Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Kumandan bertemu kembali dalam program Ace with Cikgu Ku Bahasa Melayu Penulisan. Kali ini kita akan membincangkan karangan perbincangan. Murid-murid bolehlah merujuk kepada buku Bahasa Melayu Penulisan Cikgu, muka surat 42. Karangan perbincangan memerlukan murid membincang sesuatu tajuk sama ada menyokong atau membangkang tajuk tersebut. Kamu perlu berfikir secara mendalam tentang sesuatu tajuk. Jika diberi tajuk faedah menyimpan wang, maka murid-murid harus menyokong tajuk ini. Sebaliknya, jika diberikan tajuk seperti kebaikan dan keburukan sains, kamu perlu memberi ujah-ujah untuk menyokong kebaikan dan keburukan sains. Hujah-hujah yang dikemukakan mestilah relevan dan logik dengan isu yang dipilih dengan menyatakan fakta dan contoh yang kukuh. Kamu mestilah memahami soalan yang dikemukakan agar jawapan kamu tidak terpesong. Baiklah, cikgu akan berikan tips dan panduan untuk menjawab soalan perbincangan ini secara detail. Yang pertama, kamu perlu memahami tajuk karangan dan kehendak soalan dengan jelas. Yang kedua, buat rangka karangan, sediakan isi-isi penting mengikut keutamaan. Yang ketiga, kamu perlu mempunyai kemahiran berujah dan pengetahuan yang luas tentang tajuk yang dipilih untuk dibincangkan. Yang keempat, hujah-hujah kamu mestilah logik. Hujah-hujah tidak boleh menimbulkan isu-isu sensitif kepada pendengar atau pembaca. Tips yang kelima, gunakan bahasa yang lancar dan tepat maksudnya. Tips yang keenam, kamu perlu menegaskan sama ada kamu menyokong atau membangkang tajuk yang diberikan. Yang ketujuh, panjang karangan hendaklah ditulis dalam lingkungan 80 hingga 120 patah perkataan. Gunakan bahasa yang betul, lancar dan jangan meleret-leretkan karangan anda. 9. Gunakan tata bahasa yang betul dan elakkan kesalahan ejaan. Ke-10. Gunakan masa selama lebih kurang 30 minit untuk menjawab soalan bahagian ini. Yang ke-11, ingat, isi perlu seimbang. 2 isi untuk menyokong dan 2 isi untuk membangkang. Yang ke-12, ingat, perbincangan mestilah menjurus kepada tajuk bukan secara umum. Yang ke-13, akhir sekali, semak jawapan sebelum hantar. Baiklah, kita akan membincangkan satu soalan bersama-sama dan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah pengaruh permainan video di kalangan murid. Pengaruh permainan video di kalangan murid. Baiklah, seperti biasa murid-murid dikendaki menulis 6 perenggan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi, kita ada 4. Isi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan perenggan terakhir yang keenam adalah penutup. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa yang kita akan tulis dalam perenggan yang pertama, iaitu pendahuluan. Dalam perenggan yang pertama, murid-murid boleh menulis seperti ini. Permainan video semakin menular di kalangan murid-murid. Oleh yang demikian, tidak hairanlah ia mempunyai pengaruh yang amat besar. Baiklah, dalam perenggan ini cikgu telah menyatakan 2 perkara, iaitu semakin menular dan juga pengaruh yang besar. Permainan video semakin menular di kalangan murid-murid. Oleh yang demikian, tidak hairanlah ia mempunyai pengaruh yang amat besar. Perenggan kedua, isi ataupun idea yang pertama. Walaupun permainan video mempunyai kebaikan, tetapi ia mendatangkan lebih banyak keburukan. Murid-murid mudah leka dan membazir masa. Oleh yang demikian, pelajaran mudah terabai. Baiklah, dalam perenggan yang kedua, isi yang pertama ini cikgu telah menyatakan 3 perkara, iaitu yang pertama,
banyak keburukan daripada kebaikan. Yang kedua, leka dan membazir masa. Dan yang ketiganya, pelajaran terabai. Baiklah, perenggan yang ketiga, isi ataupun idea yang kedua. Permainan video ini lebih melibatkan pergerakan tangan. Oleh itu, badan mudah menjadi lemah. Keadaan ini memberi impak yang tidak baik kepada fizikal badan dan menyebabkan murid menjadi malas dan lesu. Baiklah, dalam perenggan isi kedua ini, cikgu telah menyatakan 3 perkara, iaitu hanya pergerakan tangan, hanya melibatkan pergerakan tangan. Yang kedua, badan menjadi lemah. Dan yang ketiga, menjadi malas dan lesu. Perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Walaupun permainan video menggalakkan minda berfikir fantas, tetapi ia terbatas dalam permainan sahaja. Murid-murid hilang tumpuan terhadap pelajaran. Keadaan ini mengakibatkan pencapaian akademik merosot. Dalam perenggan yang keempat, isi yang ketiga ini, cikgu telah menyatakan pemikiran minda terbatas, hilang minat dan akademik merosot. Baiklah, perenggan yang kelima, isi ataupun idea yang keempat. Permainan video ini banyak mempamerkan adegan yang berunsur ganas. Adegan seperti ini mudah mempengaruhi murid-murid. Kesannya mereka cenderung untuk melibatkan diri dalam pergaduhan. Dalam perenggan ini, cikgu telah menyatakan 1. Mempamerkan adegan ganas. Yang kedua, menyerap ke minda. Dan yang ketiga, terlibat dalam pergaduhan. Baiklah, perenggan yang keenam, perenggan penutup. Sebagai kesimpulan, permainan video lebih banyak keburukan berbanding dengan kebaikan. Oleh itu, adalah bijak jika kita mengelakkan diri daripada asyik bermain permainan video. Baiklah, dalam perenggan ke-6 penutup ini, cikgu telah menyatakan 2 perkara, iaitu banyak kesan negatif dan yang kedua, kita haruslah mengelakkan diri. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid memahami tajuk pengaruh permainan video di kalangan murid. Murid-murid perlu menyatakan 2 kebaikan dan 2 keburukan untuk menjadikan fakta ataupun isi anda seimbang. Selamat belajar.